Tiba-tiba guys, melompat pocong tu keluar daripada semak. Betul-betul berdiri bawah tiang lampu tu. Pakcik aku pun terkejut masa tu sampai jatuh terduduk babe dibuatnya. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back guys to segmen Malam Mistik dalam channel Anas Rahman. Okay, hari ni aku nak ucapkan terima kasih buat semua subscriber aku yang sentiasa support aku daripada dulu masa aku mula-mula dalam channel ni hinggalah hari ni. Sebenarnya guys, dah agak terlambat juga ni aku nak ucapkan selamat tahun baru kat korang. Tapi memandangkan masih lagi Januari ni, walaupun dah nak masuk tengah bulan, aku kira masih okey lagi lah kan kalau aku nak ucapkan selamat tahun baru kat korang. Lebih kurang halal je lah ya. Okey, apa pun aku doakan semoga korang semua dapat capai segala matlamat dengan impian korang pada tahun ni. Sama macam aku juga, aku pun ada matlamat juga dengan impian aku juga. Apa impian aku tu? Biarkan dia jadi sebagai satu rahsia. Sebenarnya dah lama juga tanam impian tu, cuma tak capai-capai je lagi guys. Doakan aku guys. Kita doa sama-sama guys. Semoga segala impian kita tercapai tahun ni guys, insya-Allah. Okey, aku nak sambung cerita dah ni. Kalau yang lepas aku dah cerita kisah hantu kopek, jerangkung dengan hantu galah. Episod kali ni aku nak top up lagi dengan 3 spesies hantu yang aku selalu je aku dengar masa zaman aku kanak-kanak guys. Tapi sebelum tu, yang mana belum tengok lagi episod yang lepas, aku sarankan korang pergi layan dulu yang bahagian satunya. Kalau korang yang tengok cerita aku ni melalui handphone, korang boleh je tekan link kat atas ni. Atas ni kot ke atas ni? Lebih kurang lah atas ni ataupun atas ni. Ataupun korang boleh je tekan link tu dekat description aku ni. Aku dah tulis. Aku dah tulis dah kat situ dah pun. So, dah ready ke belum korang nak dengar cerita zaman kanak-kanak aku ni? Aku nak sambung ni. Kalau dah ready, jom layan ni guys. Aku rasa spesies hantu ni memang tak asing lagi bagi korang semua kan. Jaranglah ada yang tak kenal sebenarnya dengan penanggal ni. Sebab bagi aku, banyak-banyak hantu yang pernah aku kenal, penanggal adalah yang paling seram sekali. Kenapa dia seram guys? Sebab yang paling ketara adalah paras bentuknya tu lah kan. Betul kan? Gila kau, kalau dia lalu depan kau, mahu tak pengsan dia buatnya. Kepala dengan isi perut je terbang, mahu tak seram? Apa pun, aku nak terangkan dulu kat korang apa tu penanggal. Supaya yang mana tak kenal dengan penanggal ni, bolehlah kenal dulu dengan spesies hantu yang aku rasa legend ni. Menurut apa yang aku baca, penanggal ni dikatakan adalah manusia, ada juga yang kata belaan. Tapi yang pasti, siapa yang bela atau jadi penanggal ni, dia adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam untuk kepentingan dia sendiri. Kepentingan yang macam mana, yang tu aku tak pasti guys. Siapa yang memelihara penanggal ni dikatakan boleh menanggalkan kepala dan urat perut dia dan terbang mencari perempuan bersalin untuk memakan darah. Dia akan makan darah perempuan bersalin tu sampailah perempuan tu mati. Lepas tu penanggal tu akan merendamkan urat perut dia tu kat dalam satu tempayan ni yang berisi dengan cuka untuk mengecutkan perut dia tu sebelum masuk kembali dalam badan asal dia. Dengar pun dah ngeri kan. Lagilah kalau korang jumpa kan. Aku masih ingat tau satu ketika tu. Masa tu kalau tak salah umur aku ni dalam 10-11 tahun. Masa tu aku dengan adik-beradik aku ni baru je lepas makan. Lepas tu kita orang ni pun lepak lah tengok TV sama-sama dengan ayah aku. Entah macam mana abang aku ni tiba-tiba boleh tanya dengan ayah aku pasal penanggal ni. Ayah aku pun apa lagi, terus buka cerita lah kisah penanggal ni. Dia cerita guys, masa dia kecil-kecil dulu, masa tu lebih kurang pertengahan tahun 60-an lah, ada satu kisah tu berlaku dekat kampung dia. Satu kakak tu baru je bersalin anak sulung.
Masa tu yang jaga kakak tu dalam pantang adalah mak dia. Suaminya pula kerja malam. Masuk kerja jam 11 malam, balik 7 pagi esoknya. So secara tak langsung, memang kakak ni tidur kat bilik tu seorang-seorang, bertemankan anak dia yang baru lahir tu. Maknya pula tidur kat ruang tamu. Malam tu lebih kurang pukul 2-3 pagi. Kakak tu tersedar sebab anak dia ni meringit-ringit menangis. Dia fikirkan anak dia ni nak menyusu. Tapi bila dia lepas susukan anak dia ni, anaknya masih lagi menangis. Dia pun heran juga mula-mulanya, apa lagi anak dia ni nak kan? Dah bagi susu pun. Yang dia fikirkan memang anak dia nak susu ataupun pampers dia basah. Tapi bila dia check pampers anak dia tu, pampersnya masih kering lagi. Tapi anaknya still lagi menangis, tak berhenti-henti. Tengah anak dia menangis tu, tiba-tiba macam ada orang ketuk-ketuk kat luar tingkap bilik dia. Dalam hati dia, siapa pula kan yang ketuk tingkap bilik malam-malam macam ni kan? Hati tu rasa ragu juga. Tapi dalam hati tu nak tahu juga apa yang mengetuk bilik dia ni jam 2-3 pagi ni kan. Baru je dia nak buka tingkap bilik tu, tiba-tiba mak dia masuk. Mak dia ni tegur jangan dibuka tingkap bilik tu. So secara tak langsung terstop kejap lah tindakan kakak tu nak buka tingkap bilik dia tu. Tak lama lepas tu, ketukan tingkap tu dah tak bunyi lagi dah guys. Yang peliknya, bila kakak ni tanya dengan mak dia kenapa tak bagi buka tingkap malam tu, maknya diam dia, tak bagi tahu apa-apa. Esoknya, kebetulan suami kakak ni tak kerja. So malam tu, dia bersama lah dengan suami dia dalam bilik tu untuk tidur. Sama macam semalam, jam 2-3 pagi anak dia menangis seolah-olah macam lapar susu. Tapi bila lepas nyusu pun masih lagi menangis. Kali ni suami dia pun bangun sama. Dalam pada anaknya menangis tu, tiba-tiba tingkap bilik tu diketuk lagi. Sama ceritanya macam semalam tu. Suaminya ni yang tak tahu apa-apa tu terus je buka tingkap tu. Bila dia buka je tingkap tu guys, terkejut betul suami dia time tu bila nampak ada penanggal depan tingkap tu. Fuh, Allahu Akbar. Tergamam sekejap suami dia masa tu. Penanggal tu bila suami dia dah buka tingkap, dia pun tak tunggu lama, terus masuk ke bilik. Masa tu suaminya ni masih tercengang-cengang lah, seolah-olah macam kaku tau. Tak tahu dia nak buat apa-apa ni. Yang kakak tu pula dah jerit-jerit macam kena histeria ni. Mujur guys, masa tu mak dia masuk bilik. Terus dibacanya ayat ruqyah. Tengah maknya baca beberapa ayat ruqyah tu, nampak macam penanggal tu kepanasan tau. Dia terus lari keluar daripada bilik tu tanpa dapat lakukan apa-apa pun kat kakak tu. Esok paginya, maknya kakak tu minta suami kakak tu letakkan pokok lidah buaya kat bawah rumah dengan tepi tingkap. Mak dia cakap untuk elakkan penanggal ni datang balik. Sebab dia katakan penanggal ni takut dengan pokok-pokok berduri ni. Sebab takut isi perut dia tersangkut kat pokok berduri ni. Lepas suami dia letakkan pokok lidah buaya tu kat keliling rumah, dah tak ada lagi dah gangguan penanggal tu mulai daripada hari tu. Allahu Akbar. Lepas aku dengar cerita ni daripada bapak aku, automatik lah adik-beradik aku ni terus tengok tingkap rumah kita orang masa tu yang terbuka tu. Dan jugalah bapak aku suruh aku tutup tingkap tu. Terus semua kecut perut babe nak tutup tingkap masa tu. Allahu Akbar. Auto seram kata dia. Okey, itu cerita penanggal besi bapak aku cerita kat aku masa zaman aku kecil-kecil dulu. Sebenarnya, selain daripada nama penanggal ni, ada juga orang yang panggil nama penanggal ni macam balan-balan. Aku tak tahulah, mungkin kat area-area Sabah tu. Sebenarnya sama je, penanggal juga merujuk pada spesies yang sama juga. Aku ni sebenarnya main sedap letakkan benda ni ala-ala sebagai spesies. Apa pun, sejauh mana pun kebenaran cerita ni atau makhluk ni, itu hanya mereka yang pernah ada pengalaman berdepan dengan benda ni je lah yang tahu pengalaman tu macam mana, perasaan seram tu. Okay guys, jom sambung next hantu pula guys. Bapak aku pernah cakap dengan aku, biasanya yang bela polong ni adalah bomoh. Bila mana bomoh tu tak ada job, dia lepaskan polong dia ni pergi ke rumah orang. Lepas tu polong ni akan rasuklah kat seorang tu, dan keluarga yang dia rasuk tu akan pergilah mencari bomoh ni untuk ubatkan pesakit. So bomoh ni akan ubatkanlah pesakit ni. Akhirnya pesakit ni pun sihat. Pada hakikatnya bomoh ni cuma halau polong yang dia bela tu kat badan pesakit tu je.
Walaupun ada bomoh lain selain bomoh kepada Tuan Polong ni yang bantu ubatkan pun, pesakit tu akan tetap juga terus sakit. Hanya Tuan punya Polong tu je yang mampu menghalau Polong tu yang merasuk pesakit tu. Ini taktik marketing diorang lah, senang cakap. Kalau ikut pengamatan aku lah, dia hantar Polong tu pergi rasuk orang ni, dia jugalah yang tukang obat orang ni. Yang mana tak tahu apa tu hantu Polong, aku cerita sikit pasal background Polong ni. Polong ni sebenarnya adalah makhluk halus, jin ke, setan ke, belaan seseorang. Biasanya Polong ni dibela untuk memudaratkan seseorang. Maksudnya bela Polong ni untuk digunakan bila mana dia nak santai orang ke, ataupun dia nak suruh pergi rasuk kat seseorang tu. Menurut apa yang aku baca ni guys, Polong ni dihasilkan dengan meletakkan darah orang yang mati dibunuh tu dalam satu botol yang bermulut panjang. Kemudiannya botol tu akan dipuja dengan jampi serapah dan terus dibacakan dalam tempoh waktu tertentu. Lepas daripada 1 hingga 2 minggu, barulah dalam botol tu akan hadirnya Polong ni. Dahsyat kan bunyinya kan. Si pemujanya pula kena bagi makan Polong ni. Cara dia, dia perlu hiris sikit jari dia tu, lepas tu masukkan jari dia yang berdarah tu kat dalam mulut botol tu, supaya Polong tu boleh makan darah dia tu. Dengan memberi Polong ni makan darah dia ni, secara tak langsung menjadikan si pemberi makan ni adalah tuan kepada Polong ni. Bapa aku pernah cerita guys, ada satu kampung ni dulu selalu sangat diganggu dengan perkara-perkara mistik ni. Setiap minggu ada je orang-orang kampung yang kena sampuk. Kat kampung ni juga ada satu bomoh yang boleh tahan power dia jugalah. Orang kampung kat situ panggil nama bomoh ni ialah Bomoh Salim. So setiap kali kalau ada orang kampung yang diganggu perkara gaib ataupun mistik, Bomoh Salim ni lah orang yang dipanggil untuk bantu ubatkan. Setiap kali berubat, Bomoh Salim ni dia akan minta upah macam ayam, seko ke, beras ke, ataupun duit. Kiranya Bomoh Salim ni agak power lah. Tiap kali dia ubatkan pesakit tu, tak lama lepas tu mesti baik punya. Mesti baik orang tu, confirm baik. Ada juga bomoh lain yang bantu ubatkan pesakit tu, tapi tak sembuh. Kalau sembuh pun sekejap je, lat 2-3 hari orang tu akan sakit balik. So penyelesaiannya memang orang kampung akan panggil Bomoh Salim tu untuk ubatkan. Bila dah kerap sangat berlaku perkara yang sama, orang kampung pun dah mula suspek ada sesuatu yang tak kena dengan Bomoh Salim ni. Sebab terlalu kerap sangat ada orang yang kena sampuk kat kampung tu guys. Tapi apa yang orang kampung boleh buat kan? Dah dia je yang boleh ubatkan orang sampai sembuh. Nak tak nak, kena juga panggil dia. Lagipun orang kampung memang tak berapa berani dengan Bomoh Salim ni. Bomoh Salim ni dikirakan agak ekstrim juga guys kat kampung tu. Ada satu kes tu, ada seorang pesakit ni, perempuan, meracah-racah sampai dah nak bunuh diri dah. Mak pesakit tu memang tak nak percaya dengan Bomoh Salim ni. Dia panggil lah orang lain yang bantu ubatkan anak dia ni. Tapi tiap kali orang atau bomoh lain yang ubatkan, esoknya anak dia akan lagi teruk sakitnya. Bukan makin sembuh guys, makin teruk jadinya. Dari anak perempuannya berisi, sihat, sampailah anaknya jadi kurus kering. Berminggu-minggu lah anak dia sakit. Bermacam-macam bomoh jugalah yang datang bantu untuk ubatkan anak dia ni selain daripada Bomoh Salim. Tapi tak pernah selesai pun kes dia ni. Akhirnya maknya tu nak tak nak terpaksa aku juga panggil juga Bomoh Salim ni datang ubatkan. Lat tak berapa hari lepas tu, anaknya sihat seperti sedia kala dah. Nak jadikan cerita, ada satu hari tu ada seorang budak ni tersampuk juga. Budak yang tersampuk ni umur dia lebih kurang 16 tahun. Budak lelaki. Bapak budak ni pun memang tak percaya juga dengan Bomoh Salim ni. Dia macam dah boleh agak makhluk gaib yang kat badan anak dia ni, yang merasuk anak dia ni, mungkin belaan Bomoh Salim. Sebab setiap kali ada orang kampung yang sakit ataupun tersampuk, modus operandinya hampir sama je guys. Budak tu meracah, meraung masa maghrib, lepas tu dia akan letih dan tidur. Menjelang tengah malam dia terbangun dan meracah lagi. Esoknya akan berlaku rutin yang sama. Banyak dah berlaku perkara yang hampir sama dengan apa yang berlaku kat anak dia ni. Kadang-kadang orang kampung pun dah naik faham dengan lali dah pun dengan perkara-perkara macam ni dah. Bapak dia dapat tahu ada satu bomoh hebat ni dekat satu tempat ni, bomoh orang asli. So bapak dia pergilah bawa anak dia pergi berubat kat situ. Masa berubat tu,
Bomoh orang asli ni bagi tahu benda yang kat dalam badan anak dia ni memang ada tuannya. Tugas benda yang dalam badan anak dia ni memang akan sakit kat orang kampung je. Tapi bomoh tu tak bagi tahu pun siapa tuannya. Bomoh tu tanya dengan bapak pesakit ni, nak pulangkan balik ke atau nak buang terus je makhluk yang ada dalam badan budak ni. Memandangkan bapak dia ni memang tengah marah masa tu, dan bapak dia ni pun boleh agak tuan kepada benda yang merasuk anak dia ni kemungkinan adalah bomoh Salim. Bapak dia pun cakap minta bomoh orang asli tu pulangkan balik je makhluk yang sampuk anaknya tu kat tuannya balik. So bomoh orang asli ni pun buatlah apa yang disuruh je. Apa yang disuruh ayah kepada budak ni. Lepas dari tu memang terus baik anaknya tu. Tak lama lepas tu orang kampung mendapat perkabaran yang bomoh Salim ni dah sakit. Sakitnya pula makin hari makin teruk. Dari badannya gemuk makin jadi kurus. Dan tak sampai sebulan lepas tu bomoh Salim pun meninggal dunia guys. Lepas daripada dia meninggal tu tak ada orang kampung pun yang sakit diganggu dengan makhluk gaib ni. Tak ada lagi kisah-kisah orang yang tersampuk. Kampungnya pun jadi aman. Cuma tu sekali-sekala tu orang kampung ada ternampak kelibat bomoh Salim ni berlega-lega dekat pekarangan rumah dia. Mungkin berlainan hantu raya dia yang masih mencari tuan. Allahualam. Ini antara kisah-kisah cerita hantu yang aku suka dengar masa zaman aku kanak-kanak dulu. Cerita ni guys memang aku tak boleh lupa. Bukan sebab apa, dari cerita ni juga banyak mengajar aku tentang kesan-kesan tak baik daripada penggunaan ilmu hitam ni guys. Sama ada cerita ni adalah kisah benar ataupun tidak aku pun tak pasti. Yang pasti banyak pengajaran daripada cerita ni yang aku belajar guys. Banyak. Okey, aku nak teruskan dengan satu lagi kisah hantu legend yang selalu didendangkan ke aku masa zaman aku kanak-kanak. Yang kali ni aku yakin memang ramailah yang kenal dengan spesies hantu ni guys. Aku yakin sangat. Ini adalah spesies hantu yang sampai hari ni pun masih popular. Kalau ada top 10 tu mungkin dia letak dekat top 5 lah. Kemungkinan boleh jadi tangga di nombor 1. Masih lagi menjadi bualan ramai orang dan netizen lah pasal pocong ni. Aku yakin lah ramai juga yang pernah terserempak ataupun terjumpa dengan hantu pocong ni. Cuma Alhamdulillah aku masih belum jumpa dan berdepan. Dan aku selalu minta dengan Allah supaya jauhkanlah aku daripada bertemu dengan makhluk-makhluk gaib ni. Bukan je pocong yang aku masukkan ni, maksudnya segala jenis makhluk gaib lah aku minta jauhkan. Minta elakkan. Memandangkan mungkin dah ramai tahu apa tu pocong, so tak perlulah aku terangkan apa tu hantu pocong pada korang. Aku yakin korang pun memang dah maklum sangat dengan pocong ni. Aku terus je lah dengan cerita yang aku nak sampaikan berdasarkan cerita yang aku dengar masa zaman aku kanak-kanak dulu. Cerita ni diceritakan oleh pakcik aku. Dia kata ini pengalaman dia sendiri. Pengalaman dia kali pertama bertembung dengan makhluk ni yang kita panggil pocong. Masa tu pakcik aku ni masih muda. Muda-muda remaja katanya. Lebih kurang umur 20-an. Masa kejadian tu berlaku, pakcik aku ni baru balik kerja. Pakcik aku ni balik dengan pergi kerja naik bas awam. Masa tu dia kerja dekat Komtar JB. Sekarang Komtar JB ni dah jadi Komtar JBCC. Dah canggih dah. Dia kerja kat dalam mall. So sememangnya lah kan, kalau balik kerja dalam pukul 10, kalau kerja kat mall ni 10 malam baru keluar daripada mall. Jarak rumah pakcik aku dengan Komtar ni sebenarnya tak jauh pun. Kalau naik bas lebih kurang 10 minit je dah sampai dah. Masa tu bas tu turunkan dia kat bus stop lebih kurang jam 10.20 malam. Dia pun jalan kaki lah menuju ke rumah. Zaman-zaman ni guys, memang tak banyak lampu jalan. Kalau ada pun jarak-jarak diletakkannya, jauh-jauh. So setiap kawasan tepi jalan tu dah jadi suram dengan kelam-kelam je suasana dia. Masa dia tengah jalan menuju ke rumah tu, pakcik aku ni ternampak ada benda bergerak kat tepi semak. Betul-betul kat tepi tiang lampu. Mula-mula pakcik aku ni fikirkan kucing. Dia pun teruskan je jalan. Masa dia betul-betul nak dekat sampai dengan tiang lampu tu, tiba-tiba guys, melompat pocong tu keluar daripada semak. Betul-betul berdiri bawah tiang lampu tu. Pakcik aku pun terkejut masa tu sampai jatuh terduduk babe dibuatnya. Pakcik aku cakap masa tu dia betul-betul tak tahu nak buat apa. Nak lari patah balik pun tak boleh, sebab tu je satu-satunya jalan nak menuju ke rumah dia. Kalau patah balik alamatnya dia kena round satu kampung untuk sampai kat rumah dia. Jarak daripada tempat yang dia jumpa hantu pocong tu, jaraknya tak jauh pun daripada rumah dia. Lebih kurang 200 meter je. Tapi bila dia nak jalan ke depan,
pocong tu pula berdiri betul-betul kat tengah jalan. Pocong ni pula macam sengaja tau, dia nak menyakat pakcik aku ni. Masa ni pakcik aku cakap kaki dia tu betul-betul dah longlai dah. Dia nak berdiri pun dah tak daya dah. Otak dia pula masa tu dah betul-betul blur dah. Dia dah tak tahu nak buat apa dah. Jarak dia dengan pocong ni pun tak jauh pun, dalam 10-15 meter je. Dia dah betul-betul berdepan dengan pocong ni tau masa tu. Pocong ni pula masa tu betul-betul tenung kat muka dia. Lagilah pakcik aku seriau masa tu. Bulu roma ni tak usah cakap lah, dah terpacak-pacak dah masa tu. Allahu Akbar. Apa yang dia mampu buat masa tu, dia tutup mata dia dengan kedua belah-belah tangan dia macam ni. Lepas tu dia tutup erat-erat mata dia ni. Tengah dia tutup erat-erat mata dia ni, dia azan sekuat-kuat hatinya guys. Sekuat-kuat hati dia. Lepas dia habis azan tu, dia buka balik mata dia pelan-pelan. Sebenarnya dalam hati dia masa tu, dalam otak dia, dia risau juga kalau dia buka mata dia pelan-pelan, rupa-rupanya pocong tu ada kat depan muka dia. Kalau masa tu, kalau itu yang berlaku, memang pengsan terus kata dia. Tapi nasib baik lah masa dia buka mata tu, dia tengok pocong tu dah tak ada kat situ. Entah mana dia pergi agaknya. So tunggu apa lagi kan, dia terus berlari lah pakcik aku ni balik ke rumah. Sampai-sampai kat rumah ni, dia ceritalah dengan mak dia apa yang berlaku kat dia. Yang dia ni jumpa pocong kat tengah jalan. Tapi malangnya guys, mak dia tu gelakkan aja pakcik aku ni. Sebenarnya masa zaman tu, kata pakcik aku, kalau orang jumpa pocong ni dah perkara biasa dah. Sebab itulah mak dia gelakkan dia je. Mak dia anggap jumpa pocong malam-malam ni normal je. Cuma nak tak nak pakcik aku ni atau orang yang hidup zaman tu kenalah berani sikit. Nasib baik aku hidup zaman moden guys. Sekurang-kurangnya lampu jalan tu bersepah lah juga. Allahu Akbar. Okey guys, begitulah antara kisah hantu yang pernah diceritakan ke aku masa zaman aku kanak-kanak dulu. Sebenarnya banyak lagi cerita yang aku dengar, cuma aku tak berapa ingat je. Kena duduk diam-diam, recover balik memori aku ni. Kalau aku ingat, aku kongsikan kat korang nanti. Buat masa ni aku cuma mampu ceritakan 6 kisah je guys. 3 kisah di bahagian 1, kisah hantu kopek, hantu jerangkung dan hantu galak. Di bahagian 2 kali ini pula aku sambung dengan 3 lagi cerita, kisah hantu polong, hantu penanggal dan hantu yang paling popular sekali sampai kali ini, hantu pocong guys. Aku harap korang terhibur dengan kisah cerita dari zaman kanak-kanak yang aku dah sampaikan kat korang pun ni. Kalau korang suka dengan cerita aku ni, aku harap korang boleh kongsikan cerita aku ni kat kawan-kawan korang ke, makcik-makcik korang ke, awek ke atau pakwa korang sekalipun, ataupun sesiapa je lah pun. Dan aku amat berbesar hati kalau korang dapat sharekan cerita aku ni. Kalau boleh letakkanlah sekali hashtag Malam Mistik kalau korang kongsikan cerita aku ni kat sosial media korang tu. Terima kasih guys, aku ucapkan dekat korang. Okay, cuma sekali lagi aku nak pesan kat korang, korang jangan terlalu serius dengan apa yang korang dengar di cerita aku ni. Sebab ini semua hanyalah sebuah kisah yang disampaikan kat aku melalui mulut ke mulut daripada otak-otak zaman tu. Kalau ada yang aku tersilap kata ataupun tersilap fakta, aku minta maaf kat korang daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Maklumlah, kita ni manusia guys, tak lari daripada melakukan kesilapan. Okey, sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam Mistik.